أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقول به أجناننا واسرع به أفهامنا وقول به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، InsyaAllah kita mulakan dengan mengucapkan syukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita terus berkongsikan kalimah-kalimah di dalam ayat ke-8 surah Al-Baqarah, dan kita sekarang ini memasuki kalimah yang nombor 6, 7 dan 8 ya. Jadi kita kongsikan dulu skrin seperti biasa. Dan malam kita telah menyimpan hasil kerja kita dalam mengenalkan kalimah yang ke-6, ke-7 dan ke-8 ya. Kita malam sempat buat yang ke-6, yang ke-7 belum lagi yang ke-8 ya. Ini simpanan dalam bentuk screenshot ya. Screenshot yang kita simpan, di mana kita membincangkan kalimah billahi wa bil yaumil akhiri, dan kita telah pun mula melihat kalimah billahi itu dan kita pecahkan kepada komponen-komponen dia, iaitu bi dengan Allahu. Ya, asalnya ialah bi dengan Allahu. Apabila dia bergabung maknanya kita buangkan tanda campur ni, dia akan bergabung ya, bergabung menjadi billahi. Dan billahi itu kita terangkan setiap komponen tu ialah bi adalah harfun jar, iaitu kata sendi yang membawa erti dengan ya. Bi itu makna dia dengan, dan Allah adalah isim lafzul jalalah yang marfu'. Okey. Kemudian kita juga melihat wabil yaumi, iaitu kalimah yang ke-7 ya, dan kita pecahkan juga kepada komponen dia. Itu pertama sekali waw, kemudian b, yang kedua tu b tu satu kalimah tu sebenarnya satu komponen. Kemudian al-yaumi ni komponen yang ketiga tu sebenarnya kita boleh pecahkan dia kepada dua komponen, iaitu alif lam ta'rifah qamariyah dan juga yaumun, satu isim lazim, kita panggil ya isim lazim yang marfu'. Jadi penerangan kepada setiap-tiap komponen ni telah pun kita buat semalam. Waw adalah harfun waw atifah, harfun penambah dan penyelaras. B adalah harfun jar, iaitu kata sendi, sama dengan B di dalam billahi itu. Alif lam ni adalah alif lam ta'rifah qamariyah, dan yaumun adalah isim lazim muzakkar mufrad yang marfu'. So hari ini kita sambung kepada kalimah yang ketiga tu. Kita juga buat yang sama, iaitu kita lihat apakah komponen-komponen kepada kalimah tu sebelum dia bergabung ya menjadi kalimah al-akhiri. Jadi kita gunakan Lexilogos ya. Kita untuk membuat tu kita akan pergi ke Lexilogos. Saya telah pun salin buat salinan kerja semalam tu dalam Lexilogos daripada
Microsoft Word. Ya, kita simpan tu juga di dalam Microsoft Word yang mana kita boleh guna lagi untuk copy and paste. Ya, kita dah buat sambungan semalam sampai sinilah marfu'. So sekarang ini kita nak melihat kalimah yang ketiga pula, iaitu al-akhiri. Jadi kita boleh buat yang sama, ya. Kita copy saja di sini dan kita masuk ke line selepasnya, iaitu di sini tampalkan akhiri itu dan kita letakkan arrow terbalik kerana nak mengatakan yang ni adalah komponen dia. Komponen dia apabila digabung dia menjadi kalimah yang ni lah. Ya. Jadi komponen ni sebenarnya adalah dua saja, ya, iaitu pertamanya yang terdapat di awalan tu ialah alif lam ta'rifah. Ya, kita asingkan dia. Ya, so dia adalah komponen alif lam ta'rifah dan akhiri adalah kata nama. Kata nama apabila dia dipisahkan daripada alif lam ta'rifah, dia sebenarnya mengambil i'rab yang marfu'. Ya, default dia adalah marfu' sebelum dia bergabung. Komponen ni adalah kita nak menunjukkan komponen sebelum dia bergabung. Ya, so bermaknanya dia juga nakirah. So maknanya dia akan mengambil dhammatain, ya. Ini al tambah akhirun, ya. Akhirun, yang ni alif yang bertanda panjang ni tulisan yang lama, jadi kita boleh tukarkan dia kepada hamzah dengan hamzah baris atas dengan mad, iaitu dalam bentuk, ya, mad badal, ya. Bentuk mad badal iaitu alif yang tanda panjang kita tukarkan kepada bentuk hamzah qata' yang diikuti oleh mad asli, ya. Dalam penulisan Rasam Osmani sekarang, ya, dalam penulisan Rasam Imla yang lama tu dia masih lagi dituliskan menggunakan alif yang panjang, yang macam ni, ya. Tetapi dalam penulisan Rasam Osmani sebenarnya tulisan ni sudah berubah, iaitu hamzah qata' diikuti dengan alif, ya. Hamzah qata' diikuti dengan yang kita tulis di sini. Itulah komponen-komponen, ya, kepada al-akhiri. Jadi kita boleh terangkan komponen tu satu-satu, ya, iaitu alif lam ta'rifah ni sama dengan alif lam ta'rifah yang digunakan dalam kalimah al-yaumi, ya. Jadi penerangan tu kita boleh pinjam dekat sinilah, iaitu alif lam ta'rifah qamariyah. Yang ni, ya. Kita boleh kopikan ke sini dan bawa penerangan ke sini untuk menerangkan komponen yang pertama tu adalah alif lam ta'rifah, ya, qamariyah. Akhirun adalah biasanya digunakan dalam bentuk isim sifat, ya. So yang kedua ni dan lah, kita tambah dan lah. Boleh pinjam di sini kalau kita tak nak type. Kalau nak type pun boleh, ya, dal alif nun, ya, menunjukkan tanda campur ni. Kita dalam penerangan kita translate kepada dan. Okey, tadi dah saya buat rakaman ke belum, ya? Nanti kita stop kejap, tengok dah buat rakaman ke belum. Oh, sudah. Dah, ada. Okey. So alif lam ta'rifah qamariyah. Jadi akhirun ialah biasanya dia kalau kita nak lihat bentuk akhirun tu sebenarnya dalam bentuk isim fa'il, ya. Isim fa'il wazan satu. Tetapi isim fa'il wazan satu juga dia boleh digunakan sebagai isim sifat, ya. So jenis dia ialah isim fa'il, tapi dia berfungsi sebagai
isim sifat. Ya, so kita dia dalam konteks ni dia lebih kepada isim sifat daripada isim fa'il. Ya. Jadi kita uh, terangkan dia sebagai isim sifat. Bila dia berfungsi sebagai isim sifat, dia tidak berfungsi sebagai isim fa'il. Maknanya dia berfungsi sebagai untuk menerangkan sesuatu. Itulah fungsi isim sifat. Dan bentuk dia mengambil bentuk isim fa'il. Sifat, fa, sifah. Ya, isim sifah. Okey. Yang nakirah, dia ada masih lagi bertanwin. Nakirah. Okey. Dan kalau jantina dia apa? Jantina dia di sini ialah dalam bentuk muzakkar. Mim, zal, kaf yang bertasydid dan ra muzakkar. Bilangan dia mufrad. Min, fa, ra, dal, ya. Mufrad, lepas tu ta'yin, ya. Ma'rifah ataupun nakirah ni, komponen tu kita panggilkan dia ta'yin, ya. Dari aspek ta'yin dia adalah nakirah. Dan akhir sekali i'rab dia. Ya, i'rab dia dhammah bermakna marfu'. So kita pinjam yang atas ni yang marfu'. Itu penerangan kepada al-akhiri, ya, di mana kita pecahkan kepada komponen sebelum dia menjadi akhiri adalah alif lam ta'rifah qamariyah, dan yang akhirun ialah isim sifah, ya, muzakkar, mufrad, nakirah yang marfu'. Itu maknanya kalau kita boleh menerangkan macam itu, maknanya kita kenal dia, ya, kita kenal. So, okey, selesai bahagian komponen. Ini komponen kepada tiga-tiga kalimah tu ialah billahi, ya, kalau kita nak kita boleh gunakan, nak lihat semua dalam satu frame ni, kita gunakan large frame, ya. Large frame ni dia akan nampak sekali lah, ya. Okey. So sekarang ni apa kita buat? Kita buat pembentukan kalimah, ya. Pembentukan kalimah kepada tiga kalimah ni, ya. Pembentukan kalimah, dan kita biasanya pembentukan kalimah tu di hujung tu kita akan buat terjemahan sekali, ya. Okey. Sebab dia pembentukan kalimah ni dia memerlu menggunakan keyboard tu. Jadi tak sesuai untuk menggunakan large frame ni, ya. Jadi kita nak buat pembentukan kalimah tu, kita pindahkan dia kepada lexilogos yang lain, ya. Lexilogos yang lain. So pembentukan kalimah kita hanya fokus kepada uh, uh, apa wabil yaumi ni, ya. Wabil yaumi saja, sebab yang billahi ni dia dah straightforward. Sini komponen ni sebenarnya itu juga pembentukan kalimah dia, ya. Kita Allah kita tidak mahu membentuknya daripada tiga huruf akar, ya. Sebab Allah ni adalah lafzul jalalah, dia khusus, ya, diberikan perkataan tu dibentuk, ya, menjadi Allah, ya. Jadi pembentukan kalimah kita hanya fokus kepada wabil yaumi, ya. Al-akhiri ni pun sebenarnya yang dua ni adalah pembentukan kalimah menjadi al-akhiri, cuma nanti kita akan terangkan kenapa dia menjadi majrur, ya, nanti. Itu dia membabitkan pertalian, ya. Jadi kita buat pembentukan kalimah saja, ya. Kita kalau boleh buat di sini, kita cuba buat di sini. Small frame.
Ya, kita buat pembentukan kalimah. Tuliskan bahasa Melayu dia pembentukan ta, waw, qaf, kaf, nun, ya. Pembentukan kalimah uh, wabil yaumi saja. Okay. So kita mulakan dengan uh, apakah tiga huruf akar kepada wabil yaumi ni? Ya, wabil yaumi ni kalau kita lihat daripada sini, okey, kita lihat ya, wabil yaumi komponen dia yang ini. So bermakna kalau ada huruf akar, dia tidak ada di dalam waw, bi dengan alif lam takrifah ni. Jadi kalau ada huruf akar dia ialah di sinilah. Di yaw, ya, waw, mim. So bermakna kalau kita lihat di sini pun kita sudah tahulah, iaitu tiga huruf akar dia lah ya, waw, mim. Ya, so itu kita mulakan dengan itulah. Ya, yang secara berasingan, lepas tu mim. Itu tiga huruf akar dia. Okay. Kalau kita nak buat penerangan dia boleh ya. Yang ini dipanggilkan huruf akar. Melayu dia ha, waw, ro, waw, fa. Huruf akar. Ya, alif, kaf, ro. Ya, itu yaumi adalah huruf akar dia. Kemudian okey, yaumi adakah dia kata dasar? Ya, so yaumi dia salah satu daripada kalimah sebab dia bentuk dia adalah isim lazim tadi yang kita telah terangkan di atas ni. So isim lazim ialah salah satu kumpulan isim yang tidak dibangunkan daripada tiga huruf kata dasar. Dia tidak ada apa? Dia tidak ada kata kerja. Ya. So makna dalam komponen kata dasar ni kita letak dot-dot saja ya. Maknanya dia tidak ada kata dasar. Dia terus kepada kepada kata nama dia iaitu yaumun. Yaumun ya. So, letak di sini kita gabungkan dia terus menjadi kalimah yaumun ya. Bermaknanya dia ni tidak dibangunkan daripada kata dasar, tidak dibangun daripada kata kerja, kata dasar. Dia terus kepada yaumun. Dan kita bariskan dia menjadi yaumun ya. So yaumun sudah menjadi kalimah yang digunakan dalam Al-Quran tu. Dalam Al-Quran digunakan wabil yaumi. So daripada sini kita akan ubah suai dia supaya dia menjadi kalimah wabil yaumi ya. So daripada asalnya yaumun, pertama sekali kita makrifahkan dia. Ya, ta'yin dia adalah makrifah, dia ada alif lam, so kita ambil yaumun ni kita tambahkan dengan alif lam ta'rifah sebelumnya ya. So alif lam ta'rifah kalau nak pinjam sini pun boleh. Masukkan ke sini. Ya. Alif lam ta'rifah qamariyah tambah dengan yaumun dia menjadi al yaumu ya. Yaumu kita boleh pinjam je lah. Mana sini al yaumu kita boleh pinjam dia ni. Kopikan dia. Kalau nak type pun boleh. Tukarkan dia adalah dalam bentuk marfu'. Mim tu masih lagi baris atas ya. Alif lam ta'rifah qamariyah tambah dengan yaumun dia akan menjadi al yaumu ya. Kemudian macam mana dia boleh jadi mi sebab ada bi.
So, kita masukkan B kepada al-yaumu ni. Kalau kita nak buat step by step pun boleh, kita tambahkan kalau kalau peserta baru, kita tunjukkan ya, sebenarnya ada, kita tambahkan B kepada al-yaumu tu ya. Menjadilah dia bil yaumi ya. So kopikan dia di sini. Sorry, B ni baris atas pula, B baris bawah. Kopikan dia, masukkan ke depan ni, pastekan dia. So bila buangkan tanda campur ni, dia akan bergabung. Dia jadi bil, bila B dia tak boleh yaumu lagi dah, dia kenalah majrur ya. Bil yaumi. Okey. Dan tambahkan wow. Sebab dia ada komponen wow dia ni. Kita dah tambah komponen B, lepas tu tambahkan komponen wow kepada al-yaumi. Ya. Kalau nak buat step by step, kita tunjukkan bil yaumi ni kita tambahkan dengan wow. Iaitu di sinilah. Ya, wow dengan bil yaumi ni, ini step by step. Kalau nak shortcut sebenarnya boleh. Di sini tu kita boleh terus je. Ya, bil yaumi pun boleh kalau kita nak terus kat sini ya. So yang ni kita buat step by step dia. Jadi kita kopikan dia, bawa ke sini dan gabungkan dengan menghilangkan tali campur lah. Ya, so jadi je wabil yaumi. Ya, selesai. Sama dengan kalimah di dalam Al-Quran wabil yaumi ya. Okey. Dan kita apabila kita itu, kita boleh buat terjemahan dia. Ya, wabil waw ni ialah dan, B ialah dengan. So Arab dia tak ada nga, so kita bawa dia kepada leksi logos yang baru ya. Kita ambil di sini tukarkan Jawi, JKL Jawi, dan ambil dengan dal nga non. Mana dia dengan tadi? Jadi kita gunakan leksi logos yang Jawi ni, kopikan dia, bawa ke tempat tadi, paste dia kat sini, dan dengan al-yaumi ialah hari lah. Hari. Ro dan ya. So maksudnya wabil yaumi, dan dengan hari ya. So di sini kita akan lihat makna tu tergantung ya, tergantung. So kita letakkan dot 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 ya. Jadi sebab itulah perlukan satu kalimah lain selepas wabil yaumi ni ya, sebab makna dia tergantung. Sebab tu kena ada kalimah lain iaitu al-akhiri ya, barulah barulah kemas ya. Kalau kita nak buat dalam yang ini pun boleh, maknanya kita tambahkan al-akhiri dan kita beri makna dia sepenuhnya dengan sifat dia sekali ya. Jadi kita masukkan al-akhiri sebab dia macam tergantung. Jadi ayat Quran kita tak boleh baca secara tergantung ya. Kita kena penuhkan dia. Kita ambil al-akhiri ni untuk memenuhkan pembentukan kalimah tu supaya dia make sense orang kata ya. Kalau tidak dia tergantung. Okey, copy. Dia wabil yaumil okey, mungkin kita buat satu step lain lah ya. Kita kopikan dia dan kita buat satu step lain. Sebelum ni bermakna dia ada satu step lagi. Ya. Supaya perbincangan tu kemas. Apa dia? Apa kita buat? Sekarang ni wabil yaumi menjadi wabil yaumi, kemudian
Lepas tu kita tambahkan al-akhiri. Ya, sebenarnya dia wabil, maknanya kalau nak buat satu-satu kena buat 2 step sebenarnya ya. Kita buat 1 step lagi. Lepas tu barulah ditambahkan di sini. Ya. Tu dia. Wa tambah dengan bil yaumi menjadi wabil yaumi. Kemudian wabil yaumi ni kita tambah dengan al-akhiri. Di sini sebenarnya original dia bukan al-akhiri, dia original ialah al-akhiru. Sebelum dia bergabung dia ada al-akhiru, kemudian bila dia bergabung barulah dia menjadi al-akhiri. Dengan tak ada tanda campur ni dia menjadi al-akhiri ya. Jadi bila wabil yaumil akhir dan kita boleh masukkan apa makna al-akhir ini untuk menjadi isim sifat kepada al-yaumi ya. So itu hari akhir ya. Kalau gunakan mutaqatta pun bolehlah akhir, hari mutaqatta akhir, iaitu fa ya ra. Itu Melayu dia akhir ya. Akhir dia ada ya lah untuk Melayu dia. Hari akhir. Masuk hari akhir tu hari akhirat. Ya. Jadi barulah makna itu penuhlah dengan hari akhir. Akhir. Ya, akhir tu kita selalu sebut hari akhirat itu ialah hari akhir. Ya. Okay. Itu pembentukan wabil yaumi yang bermula dengan mana dia 3 huruf akar dia di sini lah ya. 3 huruf akar kalau kita tandakan dengan mungkin sebelum tu kita besarkan sikit lah supaya kita nampak ya. Sekarang ni kita selesai dan terjemahan pun selesai. Kita gunakan large frame ni ya untuk melihat semua yang kita telah bincangkan sehinggalah ya ke terjemahan. Kalau kita nak besarkan sikit pun boleh. Okey. Terlampau besar pula. Okey, itu cukup. Okay. Okay, ya. So maknanya paparan ni keseluruhan daripada ayat yang kita ambil daripada Al-Quran tu, ayat ke-8 surah Baqarah, kita sekarang ni kita boleh kotakkan apa yang perlu kita kotakkan supaya lebih nampak perbincangan kita tu, iaitu kita mengupaskan yang ni lah, yang komponen billahi wa bil yaumil akhir, dan kita telah memberi komponen kepada billahi, begitu je komponen wabil yaumi komponen tapi belum lagi pembentukan kalimah, dan kita juga telah melihat komponen kepada al-akhiri iaitu alif lam ta'rifah dengan akhirun ya. Dan kita buat pembentukan kalimah wabil yaumi di sini. Dan kita penuhkan dia sekali dengan bukan saja wabil yaumi, tapi kita tambahkan sekali supaya dia menjadi wabil yaumil akhiri, dan kita berikan terjemahan dia sekali. Kalau nak kotakkan, kita boleh kotakkan dengan warna hijau. Tapi dia lain-lain, dia tak sama tu. Makna dia ialah dan dengan hari akhir. Ya, hari akhir itu kita pun sebut hari akhirat. Ya. Okey, so kalau selesai ni kita boleh simpan dia lah. Kita simpan dan kita besok kita akan sambung kepada kalimah yang tak, besok kita akan buat lagi perkongsian tu dalam menerangkan pertalian di antara 3 kalimah ni ya. 3 kalimah ni disabitkan dengan berapa? 4 pertalian di situ ya. 4 pertalian yang perlu kita kenal ya, daripada kalimah-kalimah tu. Yang pertamanya ialah billahi ni ialah
jar wa majrur. Kemudian kita ada lagi atifah wa atifah ni dia membentuk pertalian yang dipanggilkan ma'tuf, ya, dengan ma'tuf alaihi. Kemudian ada sekali lagi jar wa majrur. Ya, jar wa majrur bi dengan al-yaumi ada jar wa majrur. Kemudian akhir sekali al-yaumi dengan al-akhiri ni ada satu lagi pertalian yang dipanggil mausuf wasifah. Ya, yang tu yang kita akan kongsikan besok, ya, supaya pengenalan kita kepada kalimah tu akan lebih baik, ya, lebih baik dan lebih jelas lagi, ya. Sekarang ni dah 7.46, kita perlu berhenti di sini dulu. So apa kita buat, kita simpan yang ini, print screen, ya, dan kalau perlu kita kopikan semula yang ni dan kita simpan dalam Word, ya. Sekiranya kalau kita nak gunakan semula ya, keterangan tu, besok kita akan boleh copy saja daripada sini, yang kita simpan dia dulu. Ini yang terakhir, so kita bawa ke lain-lain dan kita copy pastekan dia yang tadi. So yang ni yang kita simpan untuk hari inilah, ya. Daripada sini kalau nak bawa ke bawah pun tak apa, sorry, dia kena di sini agaknya, turunkan ke bawah, ya. So simpanan dia di sini, keseluruhan apa yang kita buat hari ini. Kalau besok kita nak guna, mungkin kita kalau nak guna, kemungkinan kita tak guna pun, ya, sebab kita dah nak masuk ke bahagian pertalian. So pertalian tu mungkin kita buat satu leksilogos yang baru, ya. Mungkin dia tidak campurkan dengan ni. Kalau kita nak campur, kita sambung saja dalam simpanan ni besok. Okey, so insyaAllah ini kita okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.